Bahasa Indonesia. Mazmur 15 ayat 1-2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya, di sini ada sedikit sekali beda dengan bahasa Mandarin artinya ya, tapi mungkin artinya dulu sama, tapi bahasa karena beda, jadi kesannya beda ya. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ya, orang semua bisa salah ya, berbuat ya. Tidak bisa sempurna, itu hanya bisa dengan Allah kita taunya ya. Tapi di sini maksudnya kayak tadi ya, Mandarin bilang apa yang melakukan adil ya. Ya, dia kepengennya adil dan dia mau mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Hatinya aja sudah benar, mau kebenaran, suka dengan kebenaran, suka dengan keadilan. Nah, itu orang itu. Pasti Tuhan akan pilih. Ya, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Itu orang yang ingin melakukan adil, ingin mengatakan kebenaran dan segenap mencintai, bukan ingin aja ya, mencintai, mencintai melakukan apa yang adil dan mencintai yang mengatakan kebenaran ya. Di sini kalau pengertian saya begitu ya. Dan dengan segenap hati orang itu pasti dipilih oleh Tuhan. Oke. 来看诗篇，今天很多诗篇，诗篇65章第4篇，蒙你拣选，能住在你圣所的人有福了。我们因你所居圣殿的美好而满足。哪个呀？蒙你拣选，能住在你的圣所的人有福了啊！这样子我们就知道这个已经很感恩。如果你这样子都还不会感恩，那没办法。这个你要知道，这个是非常难了的，就是恩典啊！蒙你被拣选，能住在你的圣所的人有福了。我们因你所寄圣殿的美好满足啊，这个就是满足啊，美福知足，知道满足啊，就是这个。OK， Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk dia di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya, munya kurang ini ya, kurang jauh dikit. Ya ini berbahagia. Ya, kita bisa bersyukur, mengetahui di Mazmur ada tulis begitu. Berbahagia orang yang engkau pilih, ya, yang Tuhan yang pilih. Dan engkau suruh mendekat untuk dia di pelataranmu. Kiranya kami karena kenapa kalau di rumahnya pasti kenyang dan segalanya baik di rumahmu. Di baitmu itu kudus. Ya, ini kenyang, ya, kenyang rohani. Kita kenyang. Bukan di dunia aja kita merasa. Dunia memang perlu roti. Tapi roti itu tidak bisa kekenyangan ke semua. Tapi rohani, roti dan rohani. Nanti kalau kita sudah dekat sama Tuhan, udah dipanggil, roti nggak ada gunanya lagi. Yang ada rohani. Rohani yang kenyang. Ya kan? Kalau kita di rumah Tuhan, kenyang terus. Dan di dalam rumahmu yang kudus, di baitmu yang kudus. Nah itu dia 美福知足。还有诗篇63章4-5篇，我一生都要赞美你，奉你的名举手祷告，我心满意知足，我心满意足啊，sorry 啊，度呀，我刚才错了，奉你的名举手祷告，我心满意足，如享深愿，我欢然赞美你。这个就是美福之主的全部重要的内容。我一生都要赞美你，奉你的名举手祷告，我心满意足，如享深愿，我欢然赞美你。
呀。神的话一直教导我要赞美，为什么？因为要感恩，你感恩你才会赞美，你心满意足，你祷告了，你赞美了，你感恩了，你就会心满意足，就像吃饱了，我欢然的赞美你，就是这个意思。Mazmur 63, 5-6. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai untuk mulutku memuji-muji. Ya, ini dia ya, kita kalau bisa merasa bersyukur saya dipilih, saya bisa tinggal di rumahmu Tuhan. Pasti akan memuji seumur hidup. Ya kan? Nah ini dia, ini Daud ya. Dia bilang, memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ya, ini dia ya. Kita belajar emang suka-suka nggak gampang ya karena suasana lingkungan hidup yang begitu keras ya bikin kita tidak bisa merasakan eh, firman Tuhan terus memberitahu kita kita puas kita merasa bersyukur akan kita terus jalanin taatin pasti akan merasa 诗篇4章7篇，你使我比那喝五谷新酒的人更喜乐。耶和华，只有你使我安然居住，我必高枕无忧。呀，要不然你使我比那喝五谷新酒的人更喜乐。耶和华，只有你使我安然居住，我必高枕无忧。Mazmur 4 ayat 8. Engkau telah memberikanku sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi berarti 他能够，这个是大卫给我们给我们的见证，他的感受，他能够感恩。你给我五谷新酒，这比不上我跟耶和华住在安然居住、高枕无忧的感觉。Ya, jadi ini menyatakan kesaksian Daud bahwa dia bersukacita, begitu sukacita kepada Tuhan. Tidak bisa dibandingin walaupun melimpah gandum dan anggur. Ya. 还有美福之主诗篇17章15篇，但我必因公义而的见你的面，我醒来见到你的真容，就心满意足了。呀，但我必因公义而的见你的面，我醒来见到你的真容，就心满意足了。Mazmur 17 ayat 15. Tapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ya, di sini sebut lagi kebenaran. Jadi kita harus taat dengan kebenaran ya. Baru bisa merasa puas. 美福之主的在启示录21章3到4节的时候，有看到这样子，看啊，有见证，看啊，上帝的居所设立在人间，他要与人同住，他们要成为他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝，上帝要擦干他们所有的眼泪。再没有死亡、忧伤、哭泣
和痛苦，因为以前的事都已成为过去。你看，这个就是神应许的，神应许，他在启示录应许，有人看到，他说：“你看上帝。”有人看了，他说：“上帝在居所设立在人间。”有人看到，上帝的居所设立在人间，他要与人同住，他们要成为他的子民呀，我们要成为他的子民，上帝要亲自与他们同在呀，对喏，呀，做他们的上帝，上帝要擦干他们的所有的眼泪，再没有死亡、忧伤、哭泣和痛苦，因为以前的事都成为过去啊。Ada kesaksian ini ya, bukan cuma ngomong bohong ya, ini udah ada kesaksian bahwa 神要与我们同在，神他愿意，他这么高贵的，他愿意下来跟我们这些尘土一起同在，我们也被拣选，哪一个被拣选的，多么的，说说不尽的，说不尽的开心，可以说开心，也可以说是beruntung ya，多么的幸福。Di Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Ya kan? Ini ada kesaksian di Wahyu 21 ayat 3. Ada yang mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah akan di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Betapa bahagianya kita dipilih menjadi umatnya. Apa kita tidak berucap syukur kalau kita terpilih? Ya kan? Kita ini orang-orang terpilih. Bersyukur sekali. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan lagi ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, ini ada kesaksian. Berbahagia sekali ya. 我们再看启示录第3章8到9。我知道你的行为，你力量不微小，却遵守了我的教导，没有否认我的名。看啊，我在你面前开了一扇无人能关的门。看啊，那些撒旦的会众自称是犹太人，其实他们不是，而是说谎的。我要使他们在你面前俯伏下拜，并知道你是我所爱的。会不会感动？你读圣经的时候，你会不会感动？他说：“我知道你的行为，你力量微小，却遵守了我的教导。”啊，itu dia呀，变成神的教导。如果我们遵从的话，神会非常看重呀。他说：“我知道你的行为，你力量微小，却遵守了我的教导。” Itu berharga sekali. 呀，这个是最可贵的。神看我们为尊贵，就是这一点。神要把我们拣选起来。他说：“没有否认我的名。看啊，我在你面前开了一扇无人能关的门啊！我在你面前开了一扇无人能关的门。”
看啊，那些撒旦的会众自称是犹太人，其实他们不是，他是说谎的。我要使他们俯伏在你，我要使他们在你面前俯伏下拜，并知道你是我所爱的。我很感动，读到这样子的经文，很感动。神为我们开了一扇无人能关的门，而且他要在撒旦面前俯伏向我们下拜，让他知道，并知道你是我所爱的呀。Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, 很可贵. Ya, ini dia ya. Ya, dia bilang, lihat segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang siapapun. Aku tahu bahwa kekuatan tidak seberapa. Kita tahu kita lemah. Dia tahu, Tuhan tahu kita. Namun engkau menuruti firmanku. Itu dia yang kita mesti pegang. Tuhan lihat kita itu yang berharga, itu dia. Biarpun kita nggak kuat, tapi kita nuruti firmannya. Nah, dia tidak menyangkal namanya. Nah, itu dia menjadi kita sebagai dipuaskan, di rumahnya dipilih. Yuk, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang benarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan bersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya kan? Kita dibela sama Tuhan. Kita dibela mati-matian sama Tuhan. Ya kan? Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan. Ya, kita lihat sedikit lagi. Tesalonika 后书2章第13节，主所爱的弟兄姐妹，我们应当常常为你们感谢上帝，因为上帝一开始就拣选了你们，使你们借着圣灵得以圣洁，并且相信真理，从而得救。呀，我们的救是因为神拣选了我们呀。主所爱的弟兄姐妹，我应当常常为你们感谢上帝，因为上帝一开始就拣选了你们，使你们借着圣灵与圣洁，并且相信真理，从而得救。2 Tesalonika 2 ayat 13 yang judulnya dipilih untuk diselamatkan. Ya, di situ ada tulis besar dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memiliki kamu untuk menyelamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percaya. OK。还有一个启示录，可能这个是最后一节的经文了。启示录7到17节，他们不会再受饥饿和干渴的折磨，也不会受太阳的酷热的煎熬，因为在宝座中央的羔羊要做他们的牧人，引导他们到生命的泉水边。上帝要擦干他们所有的眼泪。你看，许多经文都为我们讲了又再讲，讲了又再讲，让我们记得神的话不会没有效的。神一直在我们的圣经里面一直讲，他说他们不会再受饥饿和干苦的折磨，也不会受太阳的酷热和煎熬，因为宝座中央的羔羊就是耶稣，要做他们的牧人。我们相信耶稣是我们的牧人啊，就是这里引导他们到生命的泉水边，是耶稣引导我们
到生命的泉水边，上帝要擦干所有的眼泪。Wahyu 7 ayat 16-17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Lihat, kita punya ayat, beberapa ayat ulang-ulang Tuhan seolah-olah menjaminkan kita, kasih kita keyakinan bahwa kalau kita taat, kita tidak menyangkal Allah, kita bisa mengucap syukur, kita taat, pasti Tuhan akan hapuskan air mata, akan berikan kita kenyang, menjadi mei fu zhu. Dia dihantar, dituntun, ya, dia sebab anak domba yang tengah-tengah tata itu Yesus akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Mata air kehidupan, bukan air minum aja, ya kan? Air mata kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dan mata mereka, dari mata mereka. Ya, ulang, 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 ulang. Nah, itu dia. 让我们感觉到感受神给我们的美福之主